Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teruskan kita punya modul kita, iaitu cara nak buat Shopee. Cara nak berniaga melalui Shopee. Baik. Perkara pertama sekali yang tuan-tuan perlu buat ialah install Shopee daripada Play Store tuan-tuan, ataupun sekiranya tuan-tuan menggunakan iPhone, mungkin boleh guna App Store. Just pergi saja kepada Play Store tuan-tuan dan search sahaja Shopee dan downloadlah dengan aman dan gembiranya. Baik, tuan-tuan, bila telah pun upload Shopee tuan-tuan dekat bahagian Shopee, right? So tekan saja download dan sekarang tuan-tuan telah pun boleh buka Shopee tuan-tuan dan penuhkan registration ataupun sign up supaya tuan-tuan memiliki akaun Shopee. Baik, Shopee ni juga tuan-tuan, mungkin sebelum ini tuan-tuan pernah membeli di Shopee. Jadi tuan-tuan sebenarnya telah pun ada akaun Shopee. Jadi tak perlu untuk register kali kedua. Dia hanya pakai akaun yang pernah tuan-tuan gunakan, sama ada create akaun baru ataupun sebelum ni pernah membeli di Shopee. Jadi just nak tahu kita ada akaun ataupun tidak. Kalaulah telefon tersebut dah ada Shopee, tuan-tuan pernah membeli barang di Shopee, maka dah ada lah tu Shopee dekat dalam telefon tuan-tuan. Okey, baik. Jadi apabila kita telah pun install Shopee kita dan kita sekarang ini nak buka akaun di Shopee. Bila kita dah ada akaun, kita dah buka akaun di Shopee. Okey, ni rupa depan dia lah. Okay, kita boleh melihat kita punya akaun kita dekat bahagian Me. Okay, untuk bagi mereka yang belum ada bisnes dekat Shopee, dia akan tulis dekat sebelah kanan di sini, dia tulis log masuk. Log masuk ataupun register. Jadi tuan-tuan boleh completekan registration untuk ada akaun terlebih dahulu, dan di sebelah sini tempat untuk buat penghantaran lah. Okey, tempat untuk buat penghantaran. Jadi tuan-tuan boleh lihat semua sekali perkara-perkara yang ada dekat sini. Contohnya ada My Like, okey, ada My Recent View. Ni akaun Shopee kita. Okey, akaun Shopee yang mana Shopee letakkan updates ataupun apa jua aktiviti-aktiviti yang kita lakukan. Okey, baik. So sekarang tuan-tuan, untuk membolehkan kita menggunakan Shopee ataupun kita buat bisnes dekat Shopee, kita kena klik di bahagian start selling, ataupun dekat sini di bahagian My Shop. Kenapa ada My Shop? My Shop dia ada apabila kita telah pun pernah memasukkan produk. Mungkin tuan-tuan belum pernah masukkan produk, dia akan tulis dekat sini start selling ataupun mula menjual kalau bahasa Melayu. Okey. Jadi kita tekan pada bahagian start selling. Okey, tekan saja di situ dan kita masukkan new product. Okey, ni step-step untuk memasukkan produk dalam Shopee. So bila kita masukkan produk ataupun add new product, Shopee minta kita pilih sama ada upload daripada kamera. Kamera ni means kalau kita on kan kita punya kamera sekarang ni. Okey, so tekan saja kamera, dia akan terus preview kamera depan kita lah. Okey. Apabila kita memilih add product, okey, foto, dia akan akses gambar-gambar yang memang sedia ada dalam telefon kita. Contohnya ni adalah hand sanitizer. Okay, kita nak jual apa dekat dalam tu? Banyak banyak berita-berita tentang COVID sekarang ni kan. Telefon saya pun banyak tentang COVID sekarang ni. Okay, dan yang ketiganya, kalau kita add product, dia ada satu tempat yang disebut Instagram. Okay, tempat yang disebut Instagram itu, kita boleh hubungkan kita punya Shopee kita dengan Instagram kita. Okay, jika tuan-tuan ada Instagram, boleh terus linkkan Shopee tuan-tuan dengan Insta tuan-tuan. Okay, right. So itu cara nak memasukkan produk. Okey, baik.
Katakan saya ambil foto sebagai ni di antara contoh contoh. Katakan saya nak jual hand sanitizer. Okay, saya tekan saja right yang ada dekat atas ni, tekan. Dan apabila Shopee cadangkan untuk kita tukar gambar-gambar ni, tidak perlu klik. Just gunakan saja original. Okay, gunakan saja mode original dan klik saja right dekat atas sekali. Okay, ini satu gambar. Tuan-tuan lihat di sini, kita boleh masukkan banyak gambar. Okay, gambar yang kedua, tuan-tuan boleh masukkan gambar berbentuk testimoni. Tuan-tuan screenshot daripada telefon dan masukkan dalam testimoni. Mungkin gambar yang ketiga, tuan-tuan nak masukkan sedikit video, short video, yang mana tuan-tuan boleh gunakan video presentation dekat dalam bahagian yang kedua ni. Ataupun sebuah gambar yang orang letak best macam ni kan. Okay, kepada orang tu pegang hand sanitizer kita, pegang produk kita, dia letak best macam ni. Okay, itu juga gambar yang kedua, ketiga, keempat. Berapa banyak gambar kita boleh masukkan? Maksimum lebih kurang 7 hingga 9 gambar kita boleh masukkan. Okay. Kemudian pada bahagian kedua, kita letak product name. Okay, product name. Product name ini yang paling cantik sekali jika kita boleh letak kurungan. Okay, lihat dekat skrin ya. Ada kurungan. Okay, kurungan. Katakan di sini, apa nak letakkan dalam kurungan itu? Ayatnya mesti huruf besar. Kita letak terkini. Ataupun dijamin selamat. Ataupun terbaru. Okay, apa benda ni dalam kurungan ni? Ini kita sebut sebagai hot word. Ayat-ayat panas yang kita boleh letakkan dalam kurungan itu. Contohnya, terkini ke, terbaru ke, hot selling ke dekat dalam tu. Okey, mungkin untuk yang ni saya letak hot selling. Huruf besar tuan-tuan, kemudian tutup lagi sekali dengan apa kita panggil tu, bracket, square bracket, hot selling. Okey, kemudian baru kita masukkan nama produk. Okey, bila kita dah letak hot word dalam bracket, bahagian kedua kita letakkan nama produk. Nama produk. Contohnya produk ini nama dia hand sanitizer. Okey, hand sanitizer. Itu adalah nama produk. Sekiranya produk tersebut mempunyai brand, boleh tambah brand dekat belakang tu. Contohnya brand yang saya masukkan dalam saya punya gambar ni, katalah brand Tupperware. Hand sanitizer Tupperware. Katakan gambar tersebut hand sanitizer in 3. Macam tu. Itu cara yang terbaiknya. Letak hot word, kemudian letak nama produk, kemudian brand. Masukkan brand. So dah berapa dah? 3 kan? Okay. Hot word, nama produk, brand. Kemudian masukkan dekat belakang tu description. Description tentang produk tersebut. Sama ada produk tersebut untuk lelaki ke, wanita ke, ataupun dia berbentuk 500 gram ke, 500 ml ke, ataupun kita letak dekat situ 70% alkohol. Dia sedikit description berkenaan dengan produk tersebut. Alkohol. Gitu. Contohnya lah. Okey, untuk ataupun kita kata pembasmi kuman. Apa benda lah yang kita boleh letakkan dekat belakang itu. Okey. So, product description. Nama produk clear, tuan-tuan. Paling pendek kita perlu tulis 19 patah perkataan. Okey, 19 patah perkataan. Jadi, cantiklah kalau macam ni ada hot word, ada product description, ada nama produk, ada brand produk, ada short description, maka cukuplah tu. Okey, kemudian terus sekarang yang panjang-panjangnya letak di bahagian product description. Okey, product description ni kita boleh katakan copywriting here. Okey, copywriting yang mana tuan-tuan selalu guna copywriting dalam grup WhatsApp, contoh dia ya. Okey, katakan saya tengok dalam grup WhatsApp saya, siapa jual ni? Ni contoh dia. Cikgu Ja Intri ni. Ni saya dapat gambar daripada dia lah. Untung dia promosi free untuk dia kan.
Okey, baik. Katakan itu copywritingnya. Jadi saya just copy sahaja daripada grup WhatsApp saya dan saya pun tekan paste. Tu dia, okey. Hand sanitizer, kandungan ada, kebaikan ada, cara guna ada. Okey, untuk yang copywriting dekat bawah ni tak ada masalah. Nak letak pendek boleh, nak letak panjang pun boleh. Dan yang paling penting sekali, tuan-tuan, letakkan hashtag. Okay, hashtag yang pertama ialah hashtag tentang brand tersebut. Contohnya in33. Tu contoh dia, in33. Ataupun kita letakkan hashtag yang kedua, hands sanitizer. Okay. Hashtag yang kedua ni bukannya brand ya. Ni hashtag brand adalah in33. Hashtag yang kedua ni tentang nama produk ataupun produk itu. Okay. Katakan hashtag yang ketiga, kita bagi tahu tentang COVID-19. Tentang musim. Musim apa sekarang ni? Musim COVID kan? Musim COVID, musim cuti sekolah, mungkin kita letak hashtag cuti sekolah. Tak payahlah letak COVID-19, hashtag perintah berkurung, hashtag lockdown, jangan. Itu dia menunjukkan apa? Kekurangan ataupun dia memberi negative impression pula kepada orang yang baca. Jadi kita letak yang baik-baik saja, hashtag yang mulia. Kita akan panggil kat situ. Tu hashtag brand, hashtag location, hashtag musim, hashtag trending, hashtag apa lagi hashtag Ramadan 2020 contoh dia. Okey, Ramadan 2020. Ataupun kalau kita nak letak hashtag seller pun boleh tak? Seller. Contohnya saya nama Coach Zul, hashtag Coach Zul. Boleh. Hashtag Kelang, hashtag Selangor, hashtag apa lagi? Hashtag Bazar Pak Nel. Sama macam anda guna Instagram. Sebab Shopee dengan Insta dia macam ada, dia memiliki algo yang agak sama tentang hashtag ini. Okay, so function hashtag yang ada di Insta samalah boleh gunakan di Shopee juga. So berapa banyak hashtag boleh letak? Kita katakan maksimum 20 lah hashtag. Jangan banyak sangat lah kan. Ni pun dah kira okey lah ni. Adalah 7 hingga 10 hashtag tu cantik lah. Okey, baik. Kita teruskan kepada kategori. Biasanya tuan-tuan, untuk bahagian kategori ini, apabila kita letakkan hashtag cantik, kita letakkan nama produk tu cantik, bila kita tekan saja pada kategori ini, Shopee dia automatic baca kita punya produk tersebut. Dia akan letakkan pada kategori yang betul. Contohnya kita lihat ke atas sekarang, medical supplies, health accessories. Okey, yang kedua personal care, sanitizer, supplement, well-being. Jadi daripada tiga ni tengok yang paling tepat sekali. Contohnya yang ini sanitizer lah yang paling tepat sekali. Okey. Kemudian pada bahagian brand, sekiranya brand kita ada dekat dalam ni, dalam list ini, maka kita boleh ambil. Namun demikian, jika brand kita tidak ada dalam ni, jangan pandai-pandai buat brand sendiri. Sebab brand yang ada dekat dalam Shopee ini adalah brand yang register. Jadi tuan-tuan yang belum ada brand dekat dalam ni, contohnya saya tengok in33. Macam tak ada je dekat dalam ni. in33. Sekiranya tidak ada dalam brand yang dia listed di sini, maka kita ambil saja no brand. No brand. Formulation. Bila dia tengok saja optional ataupun dia tulis pilihan, dalam kurungan ada pilihan, maka yang itu kita tak wajib untuk isi. Tinggalkan sahaja pun boleh. Expired date. Expired date ni kita kena pilih lah apa yang dia bagi tahu dekat situ. Normal expiry ke, no expiry ke. Contohnya hand sanitizer ni tidak ada expiry. Alright. Untuk price, katakan dekat price, biasanya kita jual hand sanitizer kita itu dengan harga RM10 contoh dia. Untuk di Shopee, kita boleh letakkan harga tersebut RM20. Sebab apa? Sebab dalam Shopee ni dia ada games. Nanti tuan-tuan akan belajar dalam video yang seterusnya nanti. Games discount, games voucher, games follow price. Macam-macam game yang kita boleh letak. Dia sebenarnya bukan game, dia strategi. Ataupun dia sebut juga sebagai tools. Marketing tools yang ada dalam Shopee ni banyak. Jadi kita letakkan harga yang kita boleh markup dahulu dekat sini. Kecuali mereka yang terlibat dengan HQ. Contohnya HQ kata tak boleh kita letakkan harga RM20, kita jual RM10. Memang harga kita fix RM10. Maka yang itu kita tidak boleh buat tools marketing discount. Yang itu memang kita kena letak harga dia RM10. Jadi bagi mereka yang boleh jual produk tersebut, letak dulu harga mahal RM20, kemudian boleh bagi diskaun RM10. Itulah
yang sebaik-baiknya. Okay, itu yang sebaiknya supaya nanti bila customer kita datang, dia tengok saja hand sanitizer kita, okay, dia tengok, kemudian ada sedikit ada logo diskaun 50% dekat atas kita punya produk tu, lagi nampak teruja pengguna ataupun pembeli dia nak tengok, dia nak beli, dia nak review dan sebagainya. Okay, right. So katakan produk sanitizer ni saya nak jual RM10. Jadi saya letak saja market dia RM20. Sebab nanti dalam video seterusnya saya akan ajar macam mana nak buat diskaun 50% supaya harga dia nampak RM10. Alright. Stok, katakan stok di tangan saya ada 10. Okey, contoh dia. Dan variation. Variation ini kita tekan apabila produk kita itu lebih daripada satu variation. Contohnya banyak color. Contohnya banyak perisa. Contohnya banyak kuantiti. Ada sekilo, ada 2 kilo, ada besar, ada kecil, ada manis, ada pahit, ada masin, dan baru kita pilih variation. Tapi sekiranya produk kita itu tidak ada variation, contohnya hand sanitizer kita tu yang macam ni je, contohnya yang macam ni saja. Jadi kita sebenarnya tidak terlibat dengan variation. Okey, lagi sekali saya ulang, variation ini maafkan saya, variation ini kita hanya guna apabila lebih daripada satu jenis. Lebih daripada satu jenis. Sama ada warna ke, perisa ke, semua sekali ke. Katakan hand sanitizer saya ni ada 2 jenis. Satu besar, satu kecil. Okay, satu besar, satu kecil. Contohnya, dia tak ada color. Okay, saya tekan saja edit. Okay, saya letak dekat situ size. Okay, satu size dia okey, saya tekan white dahulu, black. Okey, saya buang dulu. Okey, size dia ada size size dah ada. Okey, size dekat bawah ni. Okey, size. Okey, saya tekan edit size. Okey, right. Okey, katakan size besar. Katakan yang besar ni 500 ml. Okey, katakan yang kecil dalam kurungan 200 ataupun berapa ni, 250 ml. Ini contoh ya tuan-tuan, saya cerita dekat sini ni contoh. Ini bukan yang real punya. Ni saya ambil yang hand sanitizer yang sahabat-sahabat usahawan kita dia jual dekat dalam Shopee, dekat dalam WhatsApp group tadi. Jadi saya just ambil sebagai satu sampel. Okay, Shopee benarkan untuk kita masukkan gambar. Sekiranya kita ada gambar, boleh masukkan gambar. Ataupun sekiranya kita ada besar kecil, lepas tu ada warna pula, kita boleh tambah lagi variation kita warna. Lepas warna ada perisa pula. Gitu. Jadi kita boleh masukkan lebih daripada satu variation, ataupun banyak jenis kategori dalam variation tersebut. Okey, sekiranya saya tak ada gambar, gambar tak ada, kita boleh off kan. Kita boleh off kan daripada memasukkan gambar. Okey, bila dia punya line bila orange ni dah muncul, okey, maka kita boleh proceed dengan memasukkan price. Okey, contohnya yang besar harga dia RM25. Ataupun yang besar harga dia RM40, yang kecil harga dia RM20. Contoh dia lah. Okey, stok. Katakan stok yang ni ada 10, stok yang ni juga ada 10. Ini contoh, tuan-tuan. Okey, jadi bila kita tekan save, maka kita telah pun berjaya membuat variation kita sendiri. Okey, baik. Sekarang bila variation telah pun selesai, kita pergi ke bahagian weight. Ni bahagian berat. Bila kita nak masukkan berat, kita mesti ambil kira produk yang kita nak jual, tambah lagi dengan selotip yang kita nak wrapping. Sorry, bukan selotip, kita nak wrapping kita punya produk ni dalam kotak. Contoh dia, okey, katakan ni kotak dia, kita nak masukkan dalam kotak ni. Jadi kita kena letak weight, bahagian weight ini, timbangan kita punya produk kita dengan kotak ni sekali. Jadi tambah dua ni, tambahlah dengan selotip, kita nak wrapping semua sekali kita punya produk kita, dan akhirnya baru kita letakkan jumlah beratnya di situ.
Okay, contohnya berat hand sanitizer kita tu 500 gram, tambah sikit 200 gram. Okay, di sini dia hanya kira dalam bentuk kilogram, kg. Jadi kalau 500 sanitizer tambah selotip tambah kotak tu 200 gram, jadi 0.5 tambah dengan 0.2. Jadi di sini saya kena letak 0.7 kg. Kemudian saya tekan save. Okay, itu cara meletakkan weight. Ingat tuan-tuan ya. So, kondisi kekalkan dalam keadaan new. Baik, wholesale. Apakah wholesale? Wholesale akan berlaku apabila kita punya produk yang kita nak jual itu, kita boleh jual lebih daripada satu. Maksudnya beli satu, harga je RM20. Beli dua, aku jual RM19. Contoh dia. So, itu berlaku apabila kita buat wholesale. Jadi macam saya ni, wholesale saya dah blur, tak boleh. Dia macam tak benarkan untuk saya klik. Kenapa? Okay, sebab apabila kita masukkan variation, okay, pada variation ini, tengok, variation ini, bila saya masukkan variation, okay, lagi sekali, harga dia berbeza. Yang besar harga 40, kecil harga 20. Jadi saya tak boleh buat wholesale sebab harga dia berbeza. Tapi ingat, jika harga dia sama, contohnya yang besar pun harga 40, yang kecil pun harga RM40, maka saya boleh buat wholesale. Faham? Tuan-tuan, ingat ya. Bagi mereka yang tak boleh buat wholesale, check variation. Mesti variation dia berbeza harga. Jadi bila berbeza harga, tak boleh buat wholesale. Jadi macam mana kot saya ada macam boleh buat wholesale ni? Jadi jika tuan-tuan berbeza harga macam tu, jangan letak dalam variation. Contohnya hand sanitizer yang 1 kilo buat produk 1 kilo, hand sanitizer yang kecil buat produk hand sanitizer yang kecil, add new product. Jadi di situ tuan-tuan tidak ada variation, tuan-tuan boleh buat wholesale. Okey. Jadi saya tak sentuh ya bahagian wholesale. Saya sentuh sikit bahagian wholesale. Contohnya wholesale ini minimum order 5, maksimum order 10. Saya nak jual tadi satu harga RM20. Kalau beli 5, saya nak jual pada harga RM18. Itu maksud dia. Okey. Faham ya? Satu harga RM20. Bila beli 5 hingga 10, saya akan bagi diskaun RM2. Contoh. Okey, jadi itu cara nak memasukkan wholesale price. Okey, katakan saya tidak ada wholesale, saya nak masukkan variation. Okey, variation saya yang kecil RM20, besar RM20. So bila saya dah tukar harga macam ni, apa yang berlaku pada wholesale? Wholesale sudah pun tak boleh buat. Cantik. Packaging size. Alright, ini benda yang sangat-sangat menarik pada packaging size. Packaging size kena letak ke coach? Apabila produk tuan-tuan lebih besar daripada sizing ini. Okey, ni contoh sizing yang besar. Nampak? Besar mana ni, tuan? Penuh skrin kan? Besar ni. Maksudnya apakah produk yang lebih besar daripada 30 cm, darat 30 cm, darat lebar 30 cm. Apa barang? Contohnya kita jual bantal besar kan barang dia. Kita jual kipas, kita jual aircon, kita jual apa lagi? Produk-produk yang besar lah. Bila produk itu besar, maka kena letak packaging size. Apa tujuan dia? Okay, tujuan dia apabila kita tujuan dia pejabat pos akan kira volumetrik. Jadi produk yang kecil kita tak perlu letak packaging size, produk yang besar sahaja kita perlu letak packaging size. Okey, hand sanitizer perlu packaging size? Hand sanitizer besar mana? Besar ni je kan. Jika kecil je tak payahlah letak packaging size. Okey, jangan risau. Shipping fee. Okey. Shipping fee, apabila tuan-tuan tekan saja pada shipping fee, kadang-kadang Shopee dia telah pun automated kan, dia telah letakkan dekat situ harga yang memang telah dia lock. JNT ke pos laju ke, bagi mereka yang dia tak letak harga, macam saya ni dia dah letak harga. Bagi mereka yang tak pernah letak, dia tak letak harga, maka bolehlah kita letak harga RM8 ke RM10 ke per postage. Per postage. Bagi mereka yang memang tidak nampak, JNT tak nampak, pos laju tak nampak, jangan risau. Nanti pada video berikutnya, Master Nurul akan sentuh sikit pada bahagian shipping. Yang itu tuan-tuan boleh
tuan-tuan boleh check sendiri nak on JNT ke DHL ke kan, semua sekali tu. Okay, right? So itu bahagian shipping. Alright. Pre-order. Okay, apabila kita on saja pre-order ini, maksudnya tuan-tuan nak memohon Shopee apa ni kita panggil lah, kita macam nak minta lebih masa sebelum kita hantar shipping. Customer order hari ni, kita perlukan lebih daripada 7 hari. Ingat tuan-tuan, lebih daripada 7 hari. Bila lebih daripada 7 hari, maka kita boleh letak pre-order. Sekiranya tak sampai 7 hari tu, memang nak tak nak kita kena hantar kita punya barang dalam masa 3 hari, dah kena proceed dengan shipping. Apa berlaku jika tuan-tuan dapat order hari ni, hari keempat baru nak post, ataupun hari kelima terlewat? Yang pertama sekali kena penalti. Yang kedua, kemungkinan besar customer yang beli tu ternanti, dia macam tunggu hari ketiga belum post lagi, biasanya mereka akan cancel order. Okey, jadi bergaduh pula lah kan dengan customer. Sebab tu bila dapat order saja, lock cepat-cepat, hantar cepat-cepat. Okey, so itu pre-order. Jadi pre-order ni sebenarnya tak perlu post. Alright, publish product mesti on, share to Twitter, share to FB page. Yang itu kita tak perlu sentuh apa-apalah. Alright, check lagi sekali daripada atas sampai ke bawah. Bila dah masukkan produk cantik-cantik, maka tekan right. Okay, bila kita tekan right, maka selesailah kita punya tugas kita untuk menjual dekat Shopee. Okay, macam mana nak tahu dah publish ke belum? Okay, kita tutup yang ini, share ni, tak perlu share apa-apa lagi. Okay, kita pun pergi dekat sini. Tengok dekat bawah ni dia tulis listed successfully. Cantik. So bila dah listed successfully, maka produk kita tersebut telah pun berjaya berjumpa dengan klien-klien kita. Okay, so kalau kita nak tengok pun boleh lah tu. Okay, tutup dulu dan tengok. Okay, baik tuan-tuan, ini sedikit tips. Okay, tuan-tuan lihat dekat situ ada boost now. Boost now ni tuan-tuan, boost now ni jika tuan-tuan nak boostkan keluar supaya naik di ruangan Shopee, maka tuan-tuan boleh tekan boost now. Okay, saya saja letakkan harga RM20 walaupun harga market dia RM10. Ini adalah untuk tujuan pembelajaran Shopee dalam kelas kita hari ini. Jadi tuan-tuan kalau nak beli hand sanitizer In33 ni, jangan berhubung dengan saya lah, sebab saya jual ni RM20. Nah, harga biasanya harga RM10 je. Ni bagi tahu siap-siap pada tuan-tuan, jangan order dengan saya. Okey. Okey, baik. Sekiranya tuan-tuan nak buat organik ni maksudnya kita tak nak bayar kepada ads Shopee, kita tak nak bayar lagi pada Shopee, kita nak buat bisnes, kita nak viralkan secara sendiri, kita sendiri yang nak tukang viralkan dia. Jadi kita boleh tekan pada produk ni, tekan, dan kita nampak ni satu apa ni, share, button share. Kita tekan saja pada button share dan kita dapat lihat WhatsApp dekat sini. Tekan pada WhatsApp dan carilah grup-grup yang kita nak blast. Okey, yang kita nak blast. Okey, contohnya kita nak send to, okey, dalam ni kita pergi kepada WhatsApp lah ni. Okey, katalah ni grup pertama, grup kedua, grup ketiga, grup keempat, grup kelima. Okey, itu cara kita nak blast ke dalam WhatsApp group. Dengan sekali enter saja, maka produk kita tersebut akan send. Okey, untuk malam ni, untuk bahagian ini saya tidak send kepada semua grup lah. Okey, katalah saya send kepada grup satu saja. Okey, send, dan produk kita akan nampak seperti ini. Ada gambarnya, kemudian ada tulisannya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di sini sedikit disclaimer. Ada beberapa telefon yang tidak bawa gambar ni, dia cuma dapat share tulisan sahaja. Ada kadang-kadang iPhone, ada kadang-kadang sebab dia tak guna WhatsApp Business. Jadi macam-macam faktor jugalah ya. Jadi bagi mereka yang ada link macam ini, I'm selling, hot selling, bla bla bla, dia tulis macam ni. Okey, yang ini kalau kita nak edit pun boleh. Okey, yang kita jangan edit ialah link yang dia letak tu HTTPS, yang itu jangan. Untuk yang ini boleh. Okey, I'm selling ni kita katakan nak jual, jom dapatkan okey, hot selling hand sanitizer ni 70%. Oh, 70 ni 70%, tertinggal persen.
alkohol untuk dengan harga RM20 sahaja. Okey, sahaja. Okey, beli sekarang. 20 sahaja. Beli sekarang. Yeza. Okey, so saya dah boleh send. Okey, dia pun akan masuk dalam kita punya group. Jom dapatkan hot selling hand sanitizer Intri 70% alkohol dengan RM20 saja. Beli sekarang. Okey, itu saja kita punya pembelajaran kita dalam bisnes, cara-cara berniaga di Shopee, iaitu modul yang pertama kita iaitu memasukkan produk. Okey, mudah-mudahan ia membantu bisnes anda, dan sekiranya ada soalan bolehlah tuan-tuan tanya dalam sesi rancangan FB Live. Dan untuk video yang seterusnya kita akan belajar macam mana nak setting kedai dan juga shipping arrangement. Kita jumpa pada modul yang